اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Kita sampai ayat 78. Malam ini kita sambung ayat 79. Sebelum kita sambung, kita tengok pengajaran daripada ayat yang lepas. Ayat yang lepas yang belum kita ambil pengajaran, ayat 78 kan? Betul ke? Ha? 77 dan 78 kan? 76, betul. Daripada 76 lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Maksudnya apabila mereka iaitu orang-orang munafik daripada kalangan Yahudi berjumpa orang yang beriman, mereka mengaku mereka adalah orang yang beriman. Dan apabila mereka kembali kepada orang-orang Yahudi yang kufur kepada Allah, orang Yahudi yang kufur berkata kepada mereka, kenapa kamu mendedahkan cerita ataupun maklumat yang terkandung di dalam kitab Taurat kepada orang-orang yang beriman? Kerana bagi mereka itu akan memberi hujah kepada orang beriman di akhirat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pengajarannya pertama, ada di kalangan orang Yahudi yang munafik. Ada kalangan orang Yahudi yang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada di kalangan orang-orang musyrikin yang munafik. Yang kedua, orang munafik akan wujud apabila Islam kuat. Orang munafik akan wujud apabila Islam kuat. Semakin kuat Islam, semakin kuat kemunafikan mereka. Yang ketiga, orang Yahudi saling mengutuk di antara mereka.
yang kafir mengutuk yang munafik, dan yang munafik mengutuk yang kafir. Yang keempat, ilmu adalah merupakan kunci kepada segala kebaikan. Ilmu adalah merupakan kunci kepada segala kebaikan. Yang kelima, kebodohan orang Yahudi yang menganggap Allah tidak mengetahui apa yang mereka rahsiakan. Yang keenam kan? Yang keenam, orang-orang Yahudi kufur kepada Allah dan Rasul dalam keadaan mereka mengetahui, dalam keadaan mereka berilmu. Kerana itu mereka dimurkai oleh Allah. Orang Yahudi kufur kepada Allah dan Rasul dalam keadaan mereka berilmu. Kerana itu mereka dimurkai oleh Allah. Al-maghdubi alaihim. Yang ketujuh, sifat Yahudi yang, antara sifat Yahudi yang tercela ialah mengubah. Antara sifat Yahudi yang tercela ialah mengubah isi kandungan kitab, isi kandungan kitab Taurah. Yang ke-8, sesiapa yang mengubah lafaz ataupun makna Al-Quran, sesiapa yang mengubah lafaz ataupun makna Al-Quran, maka ia menyerupai Yahudi. Okey, ayat yang ke-78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniyya wa inhum illa yazunnun. Ada sebahagian orang Yahudi adalah ummiyun, buta huruf. La ya'lamuna al-kitab, iaitu mereka tidak memahami ataupun mengetahui isi kandungan kitab, illa amaniyya, kecuali apa dia amani? Ingat ke? Apa dia amani? Tak, agak-agak tu yazunnuna. Dongeng. Ada dua pendapat. Satu cerita dongeng, yang kedua tilawah. Makna mereka tidak tahu kitab mereka kecuali hanya bacaan sahaja. Yang mengatakan bacaan ni Al-Maraghi dalam tafsir dia, Syekh Sa'di dalam tafsirnya. Jadi amadi ada dua makna. Pertama cerita dongeng, yang kedua bacaan. Dan tidaklah mereka melainkan hanya bersangka. Pengajarannya, pertama orang yang buta huruf ialah orang yang tidak boleh membaca dan menulis, ataupun yang boleh membaca dan menulis tetapi tidak faham. Itu definisi baru bagi buta huruf. Selama ni kita faham buta huruf ialah yang tak tahu membaca dan menulis. Tapi ayat ni memberi definisi yang baru, iaitu termasuk buta huruf, boleh baca, boleh tulis tapi tak faham. Yang kedua, pengajaran kedua, Allah mencela sesiapa yang tidak memahami Al-Quran
walaupun dia selalu membacanya. Allah mencela sesiapa yang tidak memahami kitabnya walaupun ia selalu membacanya. Yang ketiga, sesiapa yang membaca Al-Quran tapi tidak memahaminya, ia menyerupai segolongan daripada orang Yahudi. Yang keempat, sesiapa yang tidak berilmu dan tidak memahami kitab Al-Quran, maka ia akan bersangka-sangka. Yang kelima, Al-Quran mencela orang yang suka bersangka-sangka. Contoh apa dia? Orang bila dia baca Quran tapi tak faham. Bila tak faham, dia pergi step yang kedua, iaitu dia bersangka-sangka. Contoh, berlaku dalam masyarakat kita. Dia rasa dia macam okey, tapi dia adalah tercela. Contoh, orang kita menganggap bahawa Nabi Yusuf kahwin dengan siapa? Okey, Nabi Yusuf berkahwin dengan Zulaikha. Bukan setakat mereka percaya, bahkan golongan agamawan pun kadang-kadang percaya. Bahkan bila nak adakan majlis akad nikah, dia akan sebut, semoga Allah jadikan pasangan ini seperti Adam dan Hawa. Okey, betul. Dan seperti Yusuf dan itu salah. Dan seperti Sulaiman dan Balqis, salah. Yang terakhir apa? Seperti Muhammad dan Khadijah. Jadi dua betul, dua salah kan? Yang pengantin pun angguk je. Itu kenapa? Betul ke salah tu maklumat tu? Yusuf kahwin dengan Zulaikha, Sulaiman kahwin dengan Balqis. Betul ke salah? Itu dia panggil sangka-sangka. Kenapa dia sangka-sangka? Sebab dia tak faham. Dia tak faham Al-Quran. Ada sebut tak dalam Al-Quran, surah Yusuf, Yusuf kahwin dengan Zulaikha ada? Tak ada. Nama Zulaikha ada tak? Bila dia tak faham, dia sangka. Sangka itu adalah tercela. Tak faham satu, tercela. Yang kedua, tercela kedua, menyangka-nyangka. Sama juga dia mengatakan Nabi Sulaiman AS kahwin dengan Balqis. Itu sangkaan, tak ada sebut pun dalam Al-Quran. Bila dia nak bersalin, wanita lah. Dia baca surah apa? Surah Maryam. Bila surah Maryam kan? Okey, itu berdasarkan ilmu ataupun sangkaan? Sangkaan. Sebab tak ada kaitan Maryam dengan bersalin. Dia sepatut nak bersalin baca apa? Baca apa? Baca bismillah aja. Istighfar. Kenapa pula? Istighfar ni buat dosa. Sejak bila orang mengandung berdosa? Baca bismillah aja. Nabi kata setiap amalan tak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus daripada rahmat Allah. Baca bismillah aja. Oh, pendek sangatlah ustaz. Dia nak panjang juga. Okey, boleh Jadi saya nak ulang. Siapa yang baca Quran tak faham adalah tercela. Ada dalil? Ada dalil ke tak? Surah apa? Macam tak nak jawab je ke kena atas kepala ni? Surah apa? Yalah, memang surah Baqarah. Kita tadabbur surah Baqarah lah ni. Ayat berapa?
78. Tapi ramai tak yang baca Quran tak faham, dia rasa macam okey je. Betul tak? Sebab apa dia rasa okey? Itulah sangkaan. Sebab dia tak jumpa ayat ni ataupun dia baca tapi dia tak faham. Rupa-rupanya Allah cela siapa yang baca Quran tapi tak faham. Saya pernah buat contoh. Al-Ghazali, dia pernah buat contoh. Dia kata, orang yang baca Quran tak faham ni, dia seumpama seorang raja hantar surat kepada gubernurnya. Dalam surat tu arahan supaya gubernur tu buat istana untuk dia. Jadi gubernur pun baca je surat. Baca habis, dia simpan. Besok dia baca lagi. Habis dia simpan. Lepas tu tak berapa lama, raja pun tanya pada gubernur, kamu dah buat tak? Buat apa? Yang aku arah dalam surat tu. Oh, saya tak tahu. Kamu baca tak surat? Baca. Macam mana kamu tak tahu? Dia tak faham. Jadi orang macam gubernur ni patut tak dihukum oleh raja? Patut tak? Sebab apa patut dihukum? Sebab dia tak faham. Bila tak faham, banyak arahan raja dia tak dapat laksanakan. Betul tak? Okey. Kita baca Quran tak faham. Bila tak faham, banyak tak arahan Allah kita tak buat? Bila banyak tak buat, patut tak kita dihukum oleh Allah sebab tak laksanakan perintah Allah? Sebabnya kita tak faham. Patut tak kita dihukum? Patut. Sama je. Okey, yang keberapa? Yang terakhir. Orang yang suka mengikut, dia panggil muqallid ataupun taklid, adalah orang yang jahil. Orang yang suka ikut adalah orang yang jahil, bukan orang yang berilmu. Jadi siapa yang tanya tu tak tahu, tanya ni tak tahu, habis kenapa buat? Ikut orang ramai. Orang ni sebenarnya bukan orang yang berilmu. Dan bila tak berilmu, dia adalah orang yang tercela. Dia peringkat awal tak apa, nak ikut. Tapi lepas tu dia kena belajar. Okey. Cukup ah? Kita sambung ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailun. Maka wailun. Apa makna wailun? Celaka. Banyak kita jumpa wailun kan? Cuba bagi contoh ayat lain. Fawailun lil musallin. Wailun likulli humazatil lumazah. Lagi? Fawailun lil mutaffifin. Lagi? Sebelum ayat ni dah ada dah. Oh, bukan ayat ni, tapi saya dah tulis kat sini. Surah Az-Zumar kan? Fawailun lil qasiyati qulubuhum. Celakalah bagi orang yang hatinya keras. Okey. Jadi wailun apa makna? Ada dua makna. Satu, celaka. Yang kedua, satu lembah dalam neraka Jahannam. Tapi pendapat kedua iaitu satu lembah dalam neraka Jahannam tidak ada dalil. Yang tepatnya ialah wailun, satu perkataan yang digunakan oleh orang Arab untuk mencela ataupun mengutuk. Bila dia nak cela orang, dia guna perkataan wailun. Macam kita kan? Celaka kamu. Okey. Jadi celaka ni satu benda besar ke kecil? Tak mestinya. Tak mestinya. Kita nak tahu celaka ni satu benda besar, berat ataupun ringan, bukan tengok perkataan tu, tapi tengok siapa yang berkata. Kalau budak kecil cakap pada kita, pakcik, celakalah pakcik. Besar ke kecil? Besar ke kecil? Kecil, tak ada apa sebab dia budak. Tapi dalam Quran siapa yang kata celaka ni? Satu benda yang besar. Maka celakalah. Celakalah lillazina, bagi orang-orang yang yaktubuna, mereka menulis Alkitab. Siapa mereka ni? Orang Yahudi. Mereka tulis kitab. Kitab apa ni? Taurat.
Okey, mereka tulis kitab biaidihim dengan tangan-tangan okey. Kenapa Allah kata mereka tulis dengan tangan? Kalau tak sebut tangan, kita faham tak? Memang tulis dengan tangan. Ada tak tulis dengan kaki? Tak ada kan? Jadi apa faedah tulis dengan tangan? Adakah? Ya? Yalah betul lah, mereka ubah. Tapi kenapa Allah sebut tulis dengan tangan ni, tangan ni? Perkataan tangan ni sepatut tak perlu sebut. Sebab bila dah sebut tulis, orang akan faham tulis dengan tangan. Macam saya kata, saya makan nasi dengan tangan. Perlu tak sebut dengan tangan? Tak perlu. Saya berjalan dengan kaki. Tak perlu. Apa hikmahnya? Hikmahnya ialah Allah mereka tulis dengan tangan mereka. Allah nak dia panggil taukid, nak tegaskan bahawa mereka ni betul-betul celaka. Sebab apa? Dia antara dua. Satu, dia tulis tapi bukan dengan tangan dia, dia hanya bagi arahan. Satu lagi, dia sendiri yang menulis dengan tangannya. Yang mana paling celaka? Yang bagi arahan ke ataupun yang tulis dengan tangannya sendiri? Jadi Allah nak bagi tu, jenayah Yahudi ni paling teruk. Sebab apa? Mereka sendiri mengubah dengan tangan mereka. Okey, kemudian yaqul ini yaqul ke yaquluna? Yaquluna. Ada wawun kan? Pada? Dia bukan ubah ni, dia tertinggal. Sebab sini kan, tengok kalau kita belajar bahasa Arab kita tahu. Sini yaktubuna, mereka ramaikan waw nun. Tiba-tiba sini tak ada, tak betul tu. Dia mesti selari. Sini ramai, sini pun mesti ramai. Jadi saya harap penulis ni belajar bahasa Arab. Kemudian mereka berkata, haza ini min indillah, dari sisi Allah. Sekarang Allah nak cela perbuatan Yahudi, jenayah yang besar. Jenayah pertama apa dia? Ubah kan? Jenayah yang kedua, dia menipu. Beza ni, ini mengubah, yang ni menipu. Lepas dia tulis, dia kata apa? Ini dari Allah. Dia berkata ni pada siapa? Yang ubah, dia ada dua kan, saya dah sebut. Yahudi ada dua. Satu yang jenis ulama yang berilmu. Yang kedua golongan ummiyun, orang biasa. Jadi yang mengubah ni siapa? Ulama lah, ulama. Yang golongan bawah ni ummiyun. Jadi syarat nak mengubah kena faham kan? Jadi mereka setelah ubah, mereka kata kepada golongan bawahan yang awam, ini daripada Allah. Makna dia kata, ini sebenarnya daripada Allah, bukan daripada kami. Dia panggil apa? Iftira'un 'ala Allah, berdusta atas nama Tuhan. Kemudian boleh tanya Ustaz? Minta maaf. Kenapa fi'il mudhari' dia pakai? Yaksuduna dengan yaquluna. Okey. Dia bila Allah tulis, Allah sebut dalam bentuk fi'il mudhari', sebenarnya Allah nak beritahu apa ni? Perangai orang Yahudi memang sentiasa. Dia fi'il mudhari' menunjukkan apa? Satu, sedang. Yang kedua, akan. Yang ketiga, sentiasa.
Jadi Allah nak bagi tu perangai orang Yahudi dulu, kini dan selama-lamanya. Fi'il mudhari'. Dia bukan sekali je ubah. Perangai dia sampai bila-bila. Okey. Kemudian apa tujuan dia ubah ni? Liyashtaru, supaya yashtaru, mereka membeli bihi, dengannya, samanan qalila. Banyak kali kita jumpa. Samanan apa makna? Saman, ha? Harga, samanan, harga. Qalilan, sedikit. Okey. Ini jenis yang ketiga. Satu, ubah. Yang kedua, menipu, mendakwa itu daripada Allah. Yang ketiga, jual. Jadi kalau orang tanya apa tujuan Yahudi ataupun Bani Israel ubah kitab mereka, cerita pasal Nabi Muhammad, dia ubah, kemudian bagi tahu orang awam ini adalah daripada Allah, bukan daripada kami. Apa tujuan? Untuk mendapat apa tu? Apa dia samanan qalila? Tengok, Allah tak kata liyashtaru bihi al-hayatad dunya. Allah tak kata al-hayatah ad-dunya. Tapi Allah tukar hayatad dunya dengan samanan. Sebenarnya Allah nak bagi tu apa tu? Sebenarnya samanan qalilah dunia. Tapi Allah tak sebut kehidupan dunia. Allah kata harga yang kecil. Apa yang Allah nak sampaikan? Siapa-siapa yang kejar dunia, habiskan masa untuk kejar dunia, adalah orang yang tak cerdik. Sebab dia hanya kejar benda yang sikit je. Yang ni kejar 10,000, yang ni kejar 10 ringgit. Siapa yang bodoh? 10 ringgit kan? Kita nak faham macam mana dunia tu dikatakan harga yang sedikit. Macam mana tu? Allah kata dunia ni harga yang kecil. Apa dunia tu? Yang Allah kata nilainya kecil. Apa dia? Rumah? Kereta? Pangkat? Kuasa? Apa dia? Harta. Banyak mana? Berapa juta tu? Saya dah sebut. Cuba buka surah An-Nisa ayat 77. Surah An-Nisa ayat 77. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Kemudian ada je. Wala tuzlamuna fatila. Okey, Allah perintah pada Nabi Muhammad SAW supaya Nabi bagi tahu pada umat dia. Qul, katalah wahai Muhammad, bagi tahu pada umat kamu, bagi tahu pada mereka tentang nilai dunia. Apa dia? Mata'ud dunya. Mata' apa dah? Kesenangan dunia. Qalil, sedikit kan? Jadi yang Allah kata sedikit ni apa dia? Rumah ke, harta ke, pangkat ke? Dunia. Jadi bukan harta sahaja, bukan pangkat sahaja, bukan anak isteri sahaja, dan bukan dunia zaman kita sahaja. Bila Allah sebut dunia, makna daripada mula Allah cipta sampai kiamat, rumah ke, harta ke, kebun, semua sekali itu adalah qalil. Boleh? Jadi bila Allah kata kecil ataupun sedikit, sepatut sikap kita dengan dunia macam mana? Biasa-biasa tu berapa juta tu? Berapa juta tu? Ni, cuba kita muhasabah diri kita. Allah kata, dunia sedikit.
Kemudian wal akhirah, akhirat itu khairun, lebih baik. Tapi akhirat lebih baik bukan untuk semua orang, bukan untuk semua orang. Siapa yang akan yakin akhirat lebih baik? Limanittaqa, untuk orang yang bertakwa saja. Mana kalau dia anggap akhirat tu kecil, dia bukan bertakwa. Okey, kita sendiri ni takwa ke tak? Termasuk tak orang bertakwa? Tanya best student. Kita termasuk tak orang bertakwa? Masuk. Okey. Betul? Soalan seterusnya. Kalau kita orang bertakwa, kita yakin akhirat lebih baik daripada dunia. Okey? Dalam satu hari 24 jam, berapa jam kita habis untuk akhirat dan berapa jam kita habis untuk kerja dunia? Ha? Jangan tengok pada dunia. Fokus pada akhirat. Tengok tu. Sebab itulah dalam surah Al-Jumu'ah kan, ayat terakhir, ketika Nabi sedang berkhutbah, ada jemaah ni, sahabat Nabi yang sedang dengar khutbah, tiba-tiba dengar bising di luar, iaitu rombongan dagangan daripada Syam sampai ke Madinah. Apa mereka buat? Ni tengah dengar khutbah Nabi ni. Allah kata apa dalam surah tu? Siapa yang hafal? Surah Jumu'ah ayat terakhir. Wa iza ra'au tijaratan, bila mereka melihat tijarah, perniagaan, tarakuka qa'imah, mereka tinggal engkau qa'iman, berdiri berkhutbah. Hampir semua, ada riwayat mengatakan 12 orang je sahabat yang tak bergerak, termasuk Abu Bakar. Yang lain semua kerja. Itu dengan Nabi berkhutbah. Ini dengan Ustaz Mu'in mengajar tadabbur, lepas tu tengok makanan. Tapi okey kan, sebab tak keluar kan, tengok je. Itu baru apa, kuih tiaw kan? Baru kuih tiaw. Dah tak fokus dah. Contoh, terus Allah bagi contoh. Jadi sebenar, kalau kita muhasabah diri kita, banyak masa kita sebenarnya nak cari yang qalil ke yang khairun? Qalil, betul. Jangan menipu diri sendiri. Betul. Saya bagi contoh yang simple aja. Dalam satu hari, kita pegang Quran berapa jam dan kita pegang telefon berapa jam? Jangan jawab, dalam telefon ada Quran. Okey, berapa jam pegang telefon, berapa jam pegang Al-Quran, tadabbur? Dia semakin ditanya, semakin diam je. Mana itu membuktikan apa? Bagi kita, dunia khairun, akhirat qalil. Betul? Jangan heranlah sebab sahabat Nabi pun tinggal Nabi. Jadi kalau pelajar nak tinggal saya pun, saya tak heran. Okey, Nabi ada sebut satu contoh lah. Dunia ni terlalu kecil, terlalu tidak ada nilai bila dibanding dengan akhirat. Ada satu contoh. Siapa boleh bagi contoh tu? Bila banding dengan akhirat aja, dunia ni macam tak ada nilai langsung. Nabi kata, kalaulah dunia ini sama nilai dengan satu sayap nyamuk. Bukan sama dengan nyamuk. Nyamuk kecil tak? Sayap dia lagi kecil. Jadi Allah kata kalau dunia dengan sayap nyamuk sama nilai, apa berlaku? Apa berlaku? Kuat sikit Rafian. Allah tak akan bagi pada orang kafir apa dah?
Jangan ubah-ubah. Ya berubah ni orang Yahudi. Tak, Nabi kata, "Lau ta'dilu ad-dunya janaha ba'udah ma syariba kafiran syurbata ma'in." Kalau dunia ni, satu dunia semua ni sama nilai dengan bukan seekor nyamuk, sayap nyamuk je, maka Allah tak akan bagi minum orang kafir walaupun setitik air. Makna apa tu? Sayap nyamuk, dunia dengan sayap nyamuk, mana lebih bernilai? Sayap nyamuk. Buktinya apa? Allah bagi pada orang kafir seteguk air ke kemewahan dunia. Maknanya dunia tak ada nilai. Yang kita dah habis masa tu sebenar kita kejar lebih murah daripada sayap nyamuk. Boleh faham? Boleh faham tak? Tapi jangan salah faham. Ustaz, mulai hari ini saya tak nak kejar dah dunia. Saya nak berhenti kerja, nak duduk kat rumah, duduk masjid je. Itu salah faham. Allah kata apa dalam surah ni? Surah Al-Qasas. Ayat 77 kan? Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Betul? Surah Al-Qasas 77. Okey, cuba terjemah. Wabtaghi, carilah, fima atakallah, pada apa yang Allah beri kepada engkau. Apa yang Allah bagi pada kita? Dunia lah. Tengok, Allah kata dunia tu Allah bagi, bukan kita cari. Buktinya ada. Buktinya apa? Ada orang cari tapi tak dapat. Ada orang tak cari tapi dapat, kan? Okey, Allah kata apa? Cari apa ni? Cari ad-dar al-akhirah, cari akhirat. Cuma cari akhirat guna apa? Yang Allah bagi pada kamu, guna dunia. Boleh faham? Dan wala tansa nasibaka minad dunya. Sambil kamu cari akhirat, jangan lupa habuan kamu daripada dunia. Jadi ayat ni Allah suruh cari dunia ke suruh cari akhirat? Jelaskan. Tak ada satu ayat pun Allah suruh cari dunia, tak ada. Tapi biasa kefahaman masyarakat kita, dia terbalik dengan ayat ni. Terbalik kan? Dia kata apa? Carilah dunia, tapi jangan lupa. Oh, dia terbalik kod. Ni jenis apa ni? Yang jenis terbalik ayat ni? Yahudi kan? Kadang-kadang anak dia nak pergi kerja, dia kata cari dunia tu, carilah betul-betul, tapi jangan lupa solat. Sepatut terbalik. Solatlah betul-betul dan jangan lupa cari dunia. Ada tak mak bapak pesan macam tu? Terbalik kan? Jadi kita jangan jadi macam mak bapak yang dulu-dululah. Jadilah mak bapak yang baru. Pesan pada anak kita, cari akhirat. Pergi mana-mana cari akhirat. Tapi jangan lupa dunia. Apa maksud jangan lupa dunia ni? Ini ayat ni menunjukkan bahawa pertama cari akhirat. Yang kedua, jangan tinggal dunia. Sebab Allah kata jangan lupa. Apa maksud jangan lupa? Kalau kamu perlu makan, silakan. Perlukan rumah, silakan. Perlukan kereta, silakan. Jangan cari akhirat sampai tak nak beli rumah, tak nak beli kereta. Nak duduk dalam hutan je, jangan. Okey? Kemudian Allah kata wala tuzlamuna fatilah. Kamu tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Jadi Yahudi dia jual apa? Kenapa dia ubah dalam kitab dia? Antaranya sifat Nabi Muhammad. Kenapa dia tutup ataupun dia ubah? Sebab mereka sekarang ada kuasa, ada kedudukan. Kalau mereka cerita sebenar, cerita pasal Nabi Muhammad, orang Yahudi akan beriman dengan Nabi Muhammad dan mereka akan hilang kuasa, hilang pengaruh. Kuasa itulah samanan qalilah. Boleh faham? Dan Allah tegur Yahudi ni sebenar untuk semua sekali. Ada tak orang Islam yang jual agama dengan cara bukan ubah, dia sembunyikan kebenaran.
Tak cerita kebenaran. Sebab apa? Kalau aku cerita, habis jawatan aku. Ramai tak? Berapa banyak ulama yang dilantik oleh kerajaan, tapi kemungkaran berlaku setiap hari. Diam je. Yang bercakap pun ada seorang dua. Betul kan? Mana lagi mufti ada 13 orang, yang bercakap seorang dua mufti je. Okey. Kita tengok siapa ada baca berita hari ni? Oh, tak baca. Mesti baca Quran banyak hari ni. Ketua Polis Negara. Baca? Ha? Tak baca, tak apalah, tak apa. Kalau tak baca sebab sibuk dengan Quran, dimaafkan. Dia, ini bukan politik ni, tapi saya nak beritahu, kadang-kadang yang berani cakap benar bukan ulama. Kan? Dia kata dia tugas ketua polis akan tamat pada 4 hari bulan. Hari ini dia kata menteri menyekat untuk dia menukar beberapa pegawai tinggi polis. Jadi dia minta menteri jangan masuk campur. Berani tak? Saya tak pernah jumpa sejak saya lahir lah. Ketua polis berani menegur menteri, menegur kerajaan. Berani. Tapi berapa ramai menteri ataupun ahli agamawan tak berani cakap, diam je. Betul kan? Betul. Yang cakap pasal SOP pun bukan yang ada kuasa, yang tak ada kuasa kan. Okey. Jadi Allah nak beritahu perangnya siapa ni yang jenis jual agama untuk dapat dunia. Perangnya siapa? Yahudi. Oh. Bila nak sebut tu bagi serentak bagi serentak. Oh, delay ya. Okey, kemudian Allah kata fawailun. Maka wailun. Celakalah. Lahum bagi mereka. Bagi Yahudi yang mana ni? Yang buat 3 jenayah. Ubah, mendakwa dia daripada Allah dan jual agama untuk dapat pangkat kedudukan. Allah kata celakalah bagi mereka mimma katabat, dari apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Nampak? Ada? Nampak sampai ujung? Bila-bila tulis setakat ni je. Okey, dan celakalah lahum bagi mereka mimma yaksibun, dari apa yang yaksibun, apa dia? Mereka kerjakan. Okey. Berapa Allah sebut celaka dalam ayat ni? 3, tapi sebenarnya berapa celaka ya Allah nak sebut pada orang Yahudi? Walaupun sebut 3, tapi sebenarnya berapa? Celaka yang pertama, celaka sebab mereka tulis. Ubah kan? Kemudian celaka kedua, apa yang mereka tulis. Itu sama dengan ni. Itu satu celaka. Yang kedua, celaka apa yang bukan. Apa yang mereka usahakan. Apa maksud dia? Hasil. Subhanallah. Satu celaka sebab mereka ubah. Yang kedua, bila mereka ubah, mereka dapat tak habuan dunia. Habuan dunia itu semua haram. Bila hasil kerja daripada sumber yang haram, maka duit itu pun jadi haram. Contohlah dia jual buah kan. Dia letak buah yang elok ke atas, buah yang tak elok kat bawah. Kan? Perbuatan itu haram sebab menipu. Yang kedua, duit yang dia dapat haram. 2 kali haram. Sebab duit hasil daripada penipuan. Yang ni pun sama. Dia dapat pangkat kedudukan hasil daripada
jenayah mengubah ayat Allah. Boleh faham? Jadi berapa celaka ni? Dua. Jadi elakkan kita berjual beli dalam dengan menipu. Sebab hasil itu menjadi haram. Ini selingan ya. Kalau saya tanya je ya, kalau orang jual rokok kan, halal ke haram? Perbuatan menjual tu halal ke haram? Haram. Okey, duit hasil daripada jualan tu jadi berapa kali haram? Dua haram. Boleh faham? Jangan ada rasa saya jual ni benda haram tapi duit halal, tak. Apa saja duit hasil daripada perbuatan yang haram, maka duit itu adalah haram. Okey, kemudian waqalu, dan mereka berkata, lan tamassana, tidak, lanin tidak sekali-kali. Tamassana massa, dia ada dua perkataan yang seerti. Massun dengan satu lagi lamsu. Ni dua-dua makna dia disentuh. Tidak sekali-kali akan menyentuh kami. Menyentuh kami nar, api neraka. Illa, kecuali ayam. Apa benda ayam? Hari-hari. Kalau satu hari, yaum. Kan? Maliki yaumiddin. Kalau ayam, hari-hari. Hari-hari ma'dudah tertentu. Subhanallah. Sekarang Allah nak tegur pula penyakit seterusnya. Penyakit apa pula ni? Tengok orang Yahudi, macam-macam dia buat jenayah, ubah kitab Allah, mendakwa daripada Allah, kemudian jual pula kan untuk dapat pangkat. Macam-macam jenayah. Akhirnya apa? Dia perasan dia baik. Faham tak? Ini penyakit ni. Penyakit apa? SS. Syok sendiri. Jadi tengok setelah jenayah buat macam-macam, tiba-tiba syok sendiri. Makna apa tu? Semua yang jenis syok sendiri yang jahat. Sebab orang beriman, orang baik tak akan syok sendiri. Bahkan kita dah belajarkan qalbun salim. Apa ciri-ciri qalbun salim? Sentiasa takut, bukan syok. Takut amalan tak diterima, takut iman dia berubah kan. Itu qalbun salim. Yang jenis syok sendiri ni memang orang jahat. Sebab tu Allah larang orang beriman daripada perasan. Haram kita perasan, kita okey. Dalam surah An-Najmu ayat 32. Allah kata fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Hujung ayat 32 kan, betul? Surah An-Najmu. Betul. Okey, cuba terjemah. Fala, jangan. Bukan tidak. Maka jangan. Bila Allah larang, makna hukum dia haram. Fala taqrabuz zina. Jangan kamu tuzakku. Tuzakku daripada tazkiyah, daripada zakat. Jangan kamu sucikan anfusakum, diri kamu. Jangan kamu rasa diri kamu baik. Makna haram, kita rasa kita okey, haram. Kenapa haram? Sebab huwa, dia, iaitu Allah, a'lamu, lebih mengetahui bimanittaqa, siapa yang Allah tahu hati kamu. Mulut kamu cakap okey, tapi Allah tahu hati kamu sebenar okey ke tak, ikhlas ataupun tak.
Dia ulama ahli tafsir mengatakan apa? Termasuklah kita buat baik, kita cerita pada orang. Cerita pada orang tu zakku. Betul tak? Kita tak sedar kan? Semalam saya bangun pukul 3. Secara tak langsung sebenarnya kita nak begitu, kita okey lah tu. Betul kan? Jangan rasa okey. Saya tak rasa okey, saya cerita je. Tak. Bila cerita itulah sebab kita rasa okey. Kalau tak okey, kenapa nak cerita? Betul tak? Apa-apa saja amalan kita cerita pada orang, dia ada bentuk tuzakku. Kecuali kalau kita cerita pada orang boleh mendorong orang untuk buat kebaikan dan kita dapat selamat daripada riak. Okey. Okey. Semalam saya pergi kelas. Saya kelas tadabbur ni tak pernah miss. Tuzakku tak? Tuzakku. Saya puasa sejak umur 6 tahun lagi. Tuzakku tak? Banyak berlaku tanpa kita sedar. Kadang-kadang kita tak cerita tapi tangan menulis. Dalam apa? Facebook kan. Pukul 3 pagi salam tahajud kan. Itu tuzakku lah tu. Salam subuh. Okey. Jadi Allah nak beritahu penyakit apa ni? Penyakit syok sendiri. Dia kata apa? Yahudi berkata, api tak akan sentuh kami kecuali beberapa hari. Berapa hari itu? Makna kalau kami ada dosa pun Allah masukkan sekejap je. Dalam tafsir ada mengatakan 7 hari. Ada mengatakan 40 hari. Kenapa 7 hari? Sebab Yahudi menganggap umur dunia 7,000 tahun. Umur dunia. Dan satu hari di akhirat sama dengan berapa kat dunia? 1,000? Jadi dia kata dia akan masuk neraka 7 hari je. Sebab umur dunia 7,000 tahun. 1,000 tahun kat dunia baru satu hari di akhirat. Ataupun mereka akan masuk neraka hanya 40 hari. Tempoh apa ni 40 hari? Siapa ingat? Tempoh apa? Itu 40 tahun. Tempoh mereka menyembah berhala anak lembu masa Musa pergi bermunajat. Jadi kalau kami masuk neraka pun sama ada 7 hari ataupun 40 hari. Okey tak? Tengok bila kita faham Quran kan. Pelik tak? Orang Yahudi percaya tak ada hari akhirat? Percaya tak ada syurga neraka? Tiba-tiba dia percaya, lepas tu dia kata kalau masuk pun 7 hari je. Pelik tak kita rasa kalau aku masuk pun 3 hari je? Pelik tak cara berfikir tu? Sepatutnya dia cakap apa? Kalau boleh aku tak nak masuk langsung kan? Kita lah dalam keadaan kita sekarang bulan Ramadan, puasa dah masuk hari ke berapa? 18 kan? Quran pun dah khatam kan? Alhamdulillah. Ini khatam tahun ni ke yang tahun lepas ni? Okey, dalam keadaan kita sekarang ni, kita rasa kita ahli syurga ke ahli neraka? Faisal. Ahli syurga ke ahli neraka? Nak jadi ahli neraka? Kalau kata saya ahli syurga, perangai sama dengan Yahudi. Jadi nak cakap apa ni? Kalau diam, kita ni lebih baik pada sahabat Nabi. Sebab ada sahabat Nabi mengatakan dia ahli neraka. Ada seorang sahabat nama dia Sabit bin Qais. Sabit bin Qais. Bila turun ayat surah Al-Hujurat, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan tinggikan suara kamu lebih pada suara Nabi. Okey? Bila Sabit bin Qais dengar, dia kata apa? Dia menangis, dia balik rumah, tak keluar rumah. Sebab apa? Sebab Allah kata,
kalau suara tinggi pada suara Nabi, semua amalan kamu sia-sia. Antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Dalam kadang kamu tak sedar. Jadi dia rasa ayat tu tuju pada dia. Sebab apa? Suara dia memang tinggi. Jadi Nabi cari Sabit bin Qais tak ada. Sahabat kata, okey, saya pergi tengok kat rumah. Bila jumpa Sabit bin Qais, Sabit kata, aku tak nak keluar rumah. Kenapa? Sebab aku adalah ahli neraka. Kenapa? Sebab Allah menegur orang yang suaranya lebih tinggi pada suara Nabi. Suara aku lebih tinggi pada suara Nabi. Maka sahabat begitu pada Nabi. Sabit bin Qais menganggap dia ahli neraka. Nabi pun kata, panggil dia datang. Lepas tu Nabi kata, kamu sebenar adalah ahli syurga. Subhanallah. Ahli syurga dia rasa ahli neraka dia rasa ahli terbalik. Okey, sekarang kita ahli syurga ke ahli neraka? Oh, dua-dua tak nak ni. Dia ada dua tempat je. Ahli al-a'raf, tengah-tengah kan. Berat tu, amalan sama berat tu. Boleh? Jadi orang beriman sentiasa rasa tak selamat. Saya dah sebut semalam kan, Abu Bakar. Dia kata apa? Kalau kaki sebelah aku dah masuk syurga, dia rasa aku belum rasa selamat. Satu badan aku akan masuk syurga. Belum rasa selamat. Sehinggalah dua-dua kaki betul-betul masuk syurga. Itu siapa? Abu Bakar. Kita kalau satu kaki dah masuk syurga, kita rasa apa? Ini confirm ni. Itu kelebihan kita lah dipandang dengan okey. Maka Allah nak tempelak orang Yahudi. Allah kata apa? Qul. Katalah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi yang mendakwa dia akan masuk neraka beberapa hari sahaja. Dia banyak sebenarnya orang Yahudi mendakwa ni. Antara dia mendakwa apa? Dia adalah anak-anak Tuhan, kekasih Allah, kan? Dia juga mendakwa tidak akan masuk syurga kecuali orang Yahudi. Nasrani pun sama, tidak akan masuk syurga kecuali Nasrani. Habis yang masuk neraka siapa dia? Bagi orang Yahudi, yang akan masuk neraka siapa? Orang Islam, Nabi, para sahabat. Ini dia kata kami masuk 7 hari. Lepas ni Nabi dan sahabat akan masuk neraka. Maka Allah tempelak mereka. Allah suruh Nabi tanya. Okey, tanya mereka. Apa dia? Attakhaztum, adakah kamu mengambil indallah, di sisi Allah, ahdan, perjanjian, falan, maka tidak sekali-kali Allah yukhlifu apa dia? Memungkiri ahdahu, janjinya. Ataupun taquluna, kamu berkata alallah, ke atas Allah, ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak berilmu, tidak ada ilmu, tidak tahu. Okey, apa maksud ayat ni? Sekarang orang Yahudi mendakwa dia akan masuk neraka beberapa hari saja, kan? Jadi Allah nak supaya Nabi betulkan fahaman mereka. Macam mana nak betulkan fahaman? Iaitu tanya dua soalan. Pertama, kalau kamu mendakwa kamu akan masuk neraka 7 hari sahaja, lepas tu masuk syurga, tanya dia, adakah kamu ada perjanjian dengan Allah sehingga kamu yakin akan masuk neraka 7 hari, lepas tu masuk syurga? Ada tak perjanjian? Cuba tunjuk MOU. Kalau ada perjanjian sehingga Allah tidak akan memungkiri janji dia, cuba tanya, ada tak perjanjian? Sebab syurga neraka milik siapa? Kalau kamu mendakwa mesti ada perjanjian dengan Allah. Dia akan jawab apa? Pilihan kedua, ataupun
Kalau tak ada perjanjian, ataupun kamu berkata tentang Allah apa yang kamu tidak ada ilmu. Jawapannya betul yang mana? Nombor 2. Nombor 1 memang tak ada perjanjian. Maknanya sebenarnya ini adalah dakwaan yang tidak berasas. Cakap benda yang tidak ada ilmu. Jadi di sini Allah nak beritahu, yang suka bercakap tanpa ilmu adalah orang Yahudi. Dan apa hukum dia? Cakap tentang agama, tentang hukum hakam, tentang Allah, tentang sifat Allah, tapi tidak ada ilmu, tidak ada dalil. Apa hukum dia? Hukum dia celaka, hukumnya dosa besar. Cuba buka surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Okey, cuba terjemah. Dan janganlah takfu apa dia? Jangan kamu ikuti. Jangan kamu ikuti apa? Ma laysa laka bihi ilmun. Apa yang tidak ada bagi kamu ilmu. Mana haram. Jangan cakap, jangan buat benda yang tidak ada ilmu. Kenapa tak boleh? Allah begitu sebab innas sam'a, sesungguhnya pendengaran kamu, wal basar, dan penglihatan kamu, wal fuad, dan hati kamu, kullu ulaika, semua itu akan mas'ul, ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Jadi haram kita bercakap benda yang sekarang banyak tak bercakap, kononnya bercakap agama tapi tidak ada asas, tidak ada ilmu. Kan? Contoh Nabi naik ke langit ketika Isra dan Mi'raj pakai apa? Capal. Kan? Itu berdusta pada Nabi. Lepas tu lagi tu apa dia kata? Siapa yang pakai logo capal ni tak boleh bawa masuk tandas. Sebab logo capal tu ada kemuliaan dia. Oh. Yang kita tahu yang ada dalil tak boleh bawa masuk Quran. Sekarang dia samakan Quran dengan capal sama. Dua tu sama. Kalau Quran tak boleh bawa masuk, logo capal pun tu jadi macam orang Yahudi bercakap tanpa ilmu. Okey. Dan siapa yang apa ni dia panggil? Pencetus, pelopor yang selalu mendorong manusia bercakap benda yang dia tak tahu. Orang pantau, orang tanya terus jawab. Siapa pendorong ataupun mastermind dia? Siapa dia? Syaitan. Ada dalil? Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Wala tattabi'u, kita ambil hujung ayat 168. Wala tattabi'u khutuwati asy-syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Okey, lepas tu ayat 129, innama ya'murukum bil fahsya'i bil fahsya ke bisu? Bisu'i wal fahsya. Bisu'i wal fahsya. Kemudian wa an taqulu ala Allahi apa dia? Ma la ta'lamun. Okey, cuba terjemah. Wala tattabi'u, jangan kamu ikut khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan. Jadi Allah sebut khutuwat tu dalam bentuk plural. Kenapa? Sebab langkah syaitan ni banyak.
Kalau gagal langkah ni, dia ambil langkah yang kedua. Kalau gagal langkah kedua, langkah ketiga. Kenapa tak boleh ikut? Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan bagi kamu adalah musuh yang nyata. Kemudian Allah kata innama, sesungguhnya hanyalah syaitan tu apa yang dia suruh. Dia bidang kerja syaitan terbatas. Iaitu ya'murukum, sentiasa menyuruh kamu. Ini fi'il apa ni? Ya'murukum. Mudhari'. Mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Syaitan sentiasa menyuruh kamu satu, bisu, buat benda jahat. Wal fahsya, dan keji. Apa beza ni? Ada pendapat mengatakan su ni dosa kecil, fahsya dosa besar seperti zina. Jadi syaitan sentiasa suruh buat benda jahat dan perbuatan keji. Yang ketiga, syaitan sentiasa menyuruh wa an taqulu 'ala Allah. Kamu bercakap tentang Allah, tentang agama, ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak pantang orang tanya, terus jawab. Itu kerja syaitan. Okey. Boleh Sebab itulah Nabi kata apa? Ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda yang baik saja. Kalau tak ada yang baik, ni ilmu tak ada, yang baik pun tak ada. Nabi kata apa? Diam je. Diam. Jadi siapa yang bercakap banyak ni dalam bahaya. Sebab dalam kata Sayyidina Umar, siapa yang banyak bercakap pasti akan banyak silap. Dan siapa yang banyak silap pasti akan banyak dosa. Dan siapa yang banyak dosa, maka neraka tempat utama baginya. Betul tak? Mana kita boleh kontrol bila kita bercakap, yang ni dalilnya sekian, yang ni kebenarannya, hadisnya sekian. Boleh tak? Tak boleh. Jadi orang yang terbaik ialah orang yang paling kurang bercakap. Bolehkah? Okey, cukup setakat ayat ni 80 Masa dah habis. Ada soalan daripada Zoom? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya Ustaz, dalam hadis ada menyebutkan Allah membuat bersangka sambalnya. Jadi macam mana kita Tak clear lah suara. Boleh ulang soalan. Ada hadis kursi. Allah mengikut ana inda zanni abdi bi. Hadis kursi Allah berkata, aku mengikut sangkaan hambaku pada aku. Kalau hambaku bersangka baik kepada aku, maka hasilnya akan jadi baik. Contohlah, Allah timpa musibah pada kita. Kita bersangka baik pada Allah. Ini tanda Allah sayang pada aku. Ini Allah nak ampunkan dosa, kan? Semuanya okey, maka semua akan jadi okey. Tapi bila Allah bagi musibah pada kita, kita bersangka buruk pada Allah. Kenapa aku je? Asyik aku je. Minggu lepas kecil manis, ni sakit patah tulang pula kan. Bila kita bersangka buruk pada Allah, maka hasilnya akan jadi buruk. Itu maksud hadis tu. Okey. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu dengar orang cakap kita ni Islam, jadi kalau macam kita masuk neraka, last kita akan masuk syurga. Boleh ke macam tu Ustaz bercakap macam tu? Kan selalu biasa kita dengar kan? Biasalah saya selalu dengar macam tu, tak apa, kitanya selagi kita mengucap kalimah syahadah, last kita masuk syurga juga, macam tu lah kan? Tak, makna dia bersedialah untuk masuk neraka dulu. Silakan. Dia tahu tak panas api neraka ni berapa kali ganda? 69 kali ganda kan? Kalau dia cakap macam tu, minta dia pergi kat dapur, lepas tu buka dapur tu, kemudian letak tangan dia 1 minit je. Kalau dia rasa okey, letak lagi setengah jam. Kalau dia rasa okey lagi, letak 1 hari.
Kalau tak tahan, jangan cakap macam tu. Itu baru satu daripada 69 kali ganda api neraka. Dia pun dah tak tahan. Macam mana dia boleh bercakap, akhirnya masuk neraka, lepas tu akhirnya masuk? Jangan. Kemudian yang kedua, satu hari dalam neraka sama dengan 1000 tahun kat dunia. Jadi jangan cakap macam memperlekehkan neraka. Bila kita pelekehkan neraka, maknanya kita pelekehkan Tuhan. Kita anggap azab Allah tu kacang je. Ada satu hadis. Ada satu hadis ni. Hadis kursi. Maksud dia lebih kurang, kalau manusia tahu azab neraka, maka manusia tidak akan tamak nak masuk syurga. Kalau manusia yakin dan tahu betapa azab, betapa pedihnya api neraka, manusia tidak akan tamak untuk masuk syurga. Faham? Tak faham? Bila dia tahu panasnya api neraka, azabnya, dia tak tamak nak masuk syurga. Makna kalau terlepas daripada neraka dah satu nikmat, tak masuk syurga pun tak apa. Boleh faham? Sampai tahap tu. Maknanya terlepas daripada neraka walaupun tak masuk syurga, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masjid saya tak buat solat sunnah ba'diyah isyak. Boleh tak kita niatkan ba'diyah isyak dalam solat tarawih? Saya pun tak faham lah. Kenapa dia tak buat solat sunat ba'diyah? Saya tak tahu idea siapa ni. Ini antara benda yang tak sepatut berlaku dan kurang cerdik. Solat sunat ba'diyah dengan solat tarawih, mana lebih penting? Ba'diyah. Ba'diyah ni, Nabi kata, siapa solat sunat 12 rakaat setiap hari, apa ganjarannya? Allah bina sebuah istana di syurga. Satu. Yang kedua, soalan pertama akan ditanya di akhirat ialah solat fardu. Lepas tu solat sunat apa? Tarawih ke ba'diyah? Solat sunat ba'diyah akan menampung solat fardu, bukan solat tarawih. Solat tarawih yang ketiga, yang keempat. Jadi jangan kita solat tarawih sampai tak solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Jangan. Kita tertipu oleh syaitan. Ada orang solat witir kan, tapi solat sunat subuh tak solat, solat sunat lepas isya pun tak solat. Itu tertipu dengan syaitan. Utamakan yang utama. Jadi sepatut pihak masjid, imam ke, sepatut pimpin jemaah kepada benda yang terbaik untuk jemaah. Jangan tinggal ba'diyah hanya kerana nak laksanakan solat tarawih. Saya banyak baca komen daripada mengomen. Ada soalan lagi daripada Zoom? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada tak dalil digalakkan membaca al-mulk sebelum tidur, al-kafi pada hari Jumaat dan beberapa surah yang lain lagi lah, dalil Okey, Syekh Mustafa Al-Adwi mengatakan hadis Nabi baca surah Al-Mulk sebelum tidur, hadis dhaif. Hadis dhaif. Tapi kalau kita nak baca semata-mata baca Al-Quran, tak salah. Baca surah Al-Kahfi hari Jumaat ada hadis, sebahagian ulama hadis kata sahih, sebahagian kata tak sahih yang baca hari Jumaat. Tapi yang pasti yang sahih pada Nabi kata siapa baca surah Al-Kahfi dia akan diberi cahaya antara dua Jumaat. Iaitu sahih, tapi tak sebut baca hari Jumaat. Maknanya boleh baca bila-bila masa saja. Sebab itulah ilmu penting kan. Kalau tanpa ilmu, kadang-kadang kita buat benda 20 tahun tengok-tengok tak sahih. Saya nak sebut ni sebab saya baru dengar daripada ceramah Syekh Al-Huwaini, ulama hadis di Mesir. Kita bila dapat anak kan, kita azan di sebelah kanan, hadis dhaif.
dan kita qomat sebelah kiri, hadis mungkar. Ada mungkar. Saya beritahu. Saya pun sebelum ni tak tahu. Bila kita tahu, yalah kita bukan ulama dan kita bukan pakar hadis kan. Mereka tu ada kepakarannya. Jadi terima je lah. Kenapa nak ingkar kan? Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam konteks kita sekarang ni, macam mana kita nak tahu sama ada suara kita ni lebih kuat daripada suara Rasulullah ataupun macam mana? Okey. Ayat tu yang Allah larang jangan tinggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi. Itu untuk para sahabat yang duduk bersama Nabi. Tapi dalam konteks kita sekarang, boleh berlaku tak suara kita lebih tinggi? Boleh berlaku tak, tapi dalam bentuk yang lain. Iaitu, bila orang sebut hadis sahih, kita kata tak apa, yang saya buat tak salah. Itu meninggikan suara dalam konteks kita sekarang. Maknanya meninggikan suara, maksud dia lah tidak hormat Nabi lah. Sama ada tolak hadis sahih ke, ataupun kita rasa amalan kita okey. Bila kita rasa amalan kita okey, makna amalan Nabi tu macam tak okey je, ataupun sama taraf. Itu meninggikan suara, maksud dalam konteks kita sekarang. Sebab itulah orang beriman, Allah sebut apa dalam surah An-Nur? Allah sebut dalam surah An-Nur, kata-kata orang beriman, bila mereka diajak pada Allah dan Rasul, apa kata mereka? Sami'na wa ata'na, tanpa berfikir panjang. Bila sebut je Quran, bila sebut je hadis, terus spontan, sami'na wa ata'na. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila bagi salam pertama dalam solat, ada yang pernah mengajarkan baca doa Allahumma inna nas'aluka jannah, kemudian kiri Allahumma inna. Okey, itu bukan hadis ah. Tak sahih. Tak kata hadis, cuma saya Nak apa? Saya nak dalilnya. Dalil? Cara itu. Maknanya ada yang mengatakan itu bukan daripada Nabi. Yalah, kalau bukan daripada Nabi, Doa tak, kalau bukan daripada Nabi, kenapa nak semula-semula? Maknanya Nabi tak buat macam tu. Ya, Nabi tak buat. Bila Nabi tak buat, memang tak ada dalil lah. Siapa yang nak buat, dia kena bawa dalil. Jangan minta pada kita dalil. Sebab memang Nabi tak buat, tak ada dalil lah. Yang Nabi buat apa dah? Lepas bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama keluar daripada mulut Nabi selepas salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Okey. Sebab itulah bila kita dapat belajar sunnah Nabi kan satu nikmat yang besar. Kenapa? Sebab dengan sunnah Nabi kita dapat pastikan amalan kita betul. Kemudian yang kedua, dengan kita dapat tahu sunnah Nabi, kita akan beramal dengan penuh yakin. Tenang je. Berbeza dengan yang kita buat tak ada dalil kan, kita rasa betul ke tak, betul ke tak. Dan mungkin 50 tahun kita beramal Allah tak terima sebab tak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Ustaz, ada tak maksudnya mana amalan yang paling terbaik di antara waktu malam bangun tahajud ataupun tadabbur Quran, mana yang paling terbaik Ustaz? Yang terbaik ialah dua-dua sekali. Yang terbaik ialah solat dan baca Quran dalam solat sambil menghayati maksud. Itu yang terbaik. Ustaz, saya tak bolehlah sambil baca nak tadabbur. Tak, kita baca dulu tengok maksud. Kemudian setelah kita faham maksud lebih kurang, kita pun buka masa, kita solat sambil membaca ayat yang kita dah faham. Itu yang terbaik. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa anti fa jazakillahu khairan. Salam Ustaz. Allah bagi tahu pada malaikat nak cipta khalifah di bumi. Tapi kenapa Allah letakkan Nabi Adam dalam syurga?
Dan ulama mengatakan proses Allah masukkan Adam ke dalam syurga adalah sebagai satu latihan. Latihan apa? Untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Dia nak jadi apa-apa pun kena ada latihan, betul tak? Kena ada latihan. Jadi sebelum Adam dihantar ke bumi sebagai khalifah, Allah nak ajar Adam, apa yang patut kamu buat bila menjadi khalifah di bumi? 3 benda je. Pertama apa dia? 3 benda je sebagai tanggungjawab sebagai khalifah. Pertama, buat yang Allah suruh. Allah ajar Adam apa dia? Masuk syurga. Udkhulu, masuk, itu perintah Allah. Kemudian kulu, makan apa yang kamu suka, itu perintah Allah. Yang kedua, tanggungjawab khalifah, jangan buat apa yang Allah larang. Allah pun latih Adam apa dia? Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekat pokok ni. Latihan ketiga, iaitu bila buat salah, bertaubat kepada Allah. Dan selesai latihan, turun ke bumi. Kan? Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan perniagaan seseorang yang mulainya dia buat pinjaman bentuk riba dengan bank? Tukarlah. Tukar pada pinjaman secara Islam. Dia boleh tukar kan? Itu kena tanya pakar dalam bidang tu. Dr. Zaharuddin ke? Assalamualaikum Ustaz. Tadi persoalan saya soal bagi salam dengan doa. Saya nak tanya pasal bila Mirabah dia mengamalkan solat sunat wuduk setiap kali lepas wuduk, dan Rasulullah SAW kata dia memang kakinya dah dengar tapak kaki dia berjalan kat syurga. Ini sahih kan Ustaz kemudian? Ya, sahih. Apa maknanya? Maknanya ada satu lagi semasa solat, sahabat berada di belakang Rasulullah SAW, dia berkata sesuatu yang Nabi apa kata puji, sebab bila dia kata tu ada malaikat macam mana tahu, lebih kurang macam tu. Jadi maknanya saya cuba inilah berfikir, kata bila kita berdoa tu bila masa pun kita berdoa, bila masa, kalau boleh sepanjang masa pun kita berdoa, dan solat itu pun satu doa. Jadi macam mana boleh ulama mengajarkan kita yang amalan tu bagi salam kiri kanan tu dengan doa, kemudian sekarang baru kita dapati perkara ini tertolak. Jadi saya agak ingin berkongsilah apa yang pendapat saya lah Ustaz, bukan so tak boleh kita jadikan, maksudnya setiap masa pun kita kena berdoa. Jadi bila kita bagi salam, habis dah solat kita sebenarnya kan, salam pertama tu solat kita dah selesai. Jadi minta maaf Ustaz kalau saya terlebih-lebih bertanya benda ni. Terima kasih. Tak, saya tak faham apa maksud Kak sebenarnya. Okey. Kita faham tak apa makna sunnah Nabi? Apa makna sunnah Nabi? Sunnah Nabi ialah satu, perkataan Nabi. Yang kedua, perbuatan Nabi. Yang ketiga, ikrar. Ikrar ni apa makna? Nabi tak buat. Sahabat buat, tapi Nabi mengiyakan. Apa dia panggil? Endorse. Mengendoskan. Jadi Bilal buat dan Nabi tahu dan Nabi mengiyakan. Sunnah lah tu. Kena faham apa makna sunnah. Ada pun yang baca doa selepas bagi salam kan? Siapa yang baca dan Nabi tahu ke tak? Nabi tak tahu. Bila Nabi tak tahu, Nabi tak ikrarkan. Dia bukan sunnah. Jadi kena faham sangat beza tu. Yang bila buat, Nabi tahu dan Nabi mengiyakan. Yang ni ulama buat, Nabi tak tahu dan Nabi tak mengiyakan. Dia bukan sunnah. Wallahu a'lam. Samalah. Ada benda, contohlah puasa Nabi Daud kan. Nabi kata, ada sahabat kata dia nak puasakan.
Nabi kata puasa Isnin Khamis. Dia kata aku boleh mampu lebih daripada itu. Nabi kata puasalah puasa Nabi Daud. Apa dia selang sehari? Tapi Nabi tak puasa Nabi Daud. Tapi sunnah tak? Ya, sunnah apa tu dia panggil? Ikrar, pengakuan daripada Nabi. Jadi kita jangan lebih-lebih lah, kan? Jangan lebih-lebih lah. Yang Nabi buat, yang Nabi cakap, yang Nabi ikrar, banyak lagi kita tak buat. Kenapa nak buat yang ulama'? Kita bukan merendahkan ulama', tapi kita meninggikan Rasulullah. Siapa ulama' kalau tanpa Rasulullah? Sebab tu Nabi kata, al-ulama' warasatul. Ulama' yang betul-betul ulama' ialah yang mewarisi ilmu daripada Nabi. Yang bukan yang mereka reka ilmu. Wallahu a'lam. Cukup lah. Besok ada edisi khas tadabbur, iaitu memburu Lailatul Qadar. Pukul 10.30 pagi. Tajuk dia memburu Lailatul Qadar. Bukan memburu pukul 10.30 pagi besok. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.